Selamat petang kepada pensyarah, penyelia, Dr. Zainal dan Puan Siti Hatimi. Dan hari ini saya Eng Chai Ling ingin membentangkan tentang tajuk tindakan saya, iaitu bertajuk penggunaan permainan stesen terhadap minat dan penglibatan murid tahun 4 dalam tajuk sifat bahan. Jadi, daripada pengenalan dalam tajuk tindakan ini, Aziz Nordin Darwi 2013 telah menyatakan bahawa sains juga merupakan satu proses yang mengutamakan kaedah inquiry dan penyelesaian masalah. Seterusnya, Muhammad Abdillah Royo dan Khalifah Makmur 2011 turut menyatakan bahawa kesan minat seseorang memainkan peranan yang sangat besar untuk menentukan kejayaannya. Akhirnya, Zainul 2008 dan Azwadi Ismu Azman 2013 turut menyatakan bahawa guru perlu mahir dalam pendekatan, perancangan dan perpustakaan murid supaya aras pemikiran mereka serta penakuran sains murid dapat diperingkatkan lagi. Dengan ini, saya merancang satu intervensi dengan berdasarkan refleksi PDP saya. Saya telah menjalankan proses PDP saya tentang tajuk sifat bahan dengan menjalankan aktiviti eksperimen secara berkumpulan pada hari 6 Ogos 2019 dan sepanjang PDP ini, saya mendapati bahawa saya menghadapi kekangan masa dalam menjalankan eksperimen. Dengan ini, saya turut mencatatkan masalah ini dalam refleksi PDP harian saya pada hari itu. Seterusnya, saya juga mendapati bahawa amalan kerjasama antara murid-murid dalam kumpulan tidak ditunjukkan dalam aktiviti eksperimen kerana sekolah makna sekolah ini mempunyai masalah bahan dan alat yang tidak mencukupi. Jadi, saya merancang satu eksperimen yang dijalankan secara berkumpulan di dalam makna sains dan mereka perlu dijalankan untuk secara menguji setiap objek, sifat bahan objek secara bergilir-gilir. Jadi, ada murid yang tidak sabar untuk menunggu giliran dia sehinggalah dia tidak memberi tumpuan kepada eksperimen yang sedang dijalankan dan dia juga menjadikan dia sebagai seorang pemerhati sahaja dalam kumpulan itu. Dan masalah ini turut membawa kepada sesetengah murid sedang bermain dengan ahli kumpulan yang lain semasa eksperimen dijalankan. Kerana mereka menganggap ahli kumpulan mereka dapat membantu mereka untuk menjalankan semua eksperimen. Jadi mereka telah tidak bertanggungjawab terhadap tugasan yang diberi dan sehingga menyebabkan mereka bermain dalam makna sains. Dan masalah-masalah ini turut menyebabkan saya menghasilkan satu fokus kajian tentang meningkatkan minat dan penglibatan murid dalam tajuk sifat bahan dengan menggunakan kaedah bermain sambil belajar. Dengan ini, saya juga memperkenalkan satu intervensi tentang permainan stesen. Okey. Jadi, objektif kajian saya adalah memperlihatkan amalan menambah baik pedagogi guru terhadap minat dan penglibatan murid dalam tajuk sifat bahan melalui kaedah permainan stesen. Seterusnya, bagi soalan kajian saya adalah bagaimanakah guru menambah baik amalan pedagogi terhadap minat dan penglibatan murid dalam tajuk sifat bahan melalui kaedah permainan stesen. Okey. Dari segi pengumpulan data awal, dalam kajian saya bermula daripada pengambilan gambar dan video dalam PDP saya. Iaitu, saya akan daripada pengambilan video, saya screenshotkan setiap tingkah laku murid dalam sepanjang PDP yang dijalankan dengan menunjukkan seperti murid yang bosan menjalankan eksperimen secara kumpulan atau mereka bermain di dalam kelas atau murid yang tidak sabar menunggu giliran. Seterusnya, saya juga mencatat jurnal refleksi harian iaitu guru tidak dapat menghabiskan pengajaran, ada murid yang bermain di dalam kelas pada hari 6 Ogos 2019. Seterusnya, saya turut menjalankan satu ujian diagnostik dengan memilih sesetengah murid untuk menjadikan peserta sasaran saya dalam kajian saya. Iaitu murid yang tidak dapat, dan saya daripada ujian diagnostik ini saya mendapati bahawa ada murid yang tidak dapat menyenaraikan objek yang menggunakan sumber asas kulit dan juga ada murid yang mengelirukan kebolehan penyerapan air dengan kebolehan berabun dan tenggeram. Dengan ini, peserta kajian saya yang dipilih adalah 6 orang murid, iaitu 3 orang murid perempuan dan 3 orang murid lelaki. Dan keenam-enam murid ini mempunyai karakteristik yang berbeza di dalam PDP semasa PDP dijalankan, iaitu murid A, B, C, D dan EF. Enam peserta kajian ini semua adalah daripada murid tahun 4P, iaitu enam murid ini semua adalah umur 10 tahun sahaja. Jadi, bagi murid A merupakan seorang murid yang suka bahaya dan dia hanya mendapat 7%
7%-an, iaitu dia hanya mendapat satu soalan betul daripada 15. Dia hanya mendapat satu skor sahaja daripada keseluruhannya terdapat 15 skor dalam ujian diagnostik. Dan bagi murid B, dia adalah seorang murid yang suka mengacau kawan dan suka bermain di dalam semasa PDP dijalankan. Dan murid ini juga hanya mendapat satu skor saja, iaitu dia mendapat 7%. Dan bagi murid C adalah seorang murid yang suka membuat kerja sendiri di dalam kelas atau semasa PDP dijalankan. Dan dalam ujian diagnostik, dia hanya mendapat dua skor saja. Mendapat 2 skor dan dia mendapat 13%. Dan bagi murid D, dia adalah murid yang suka mengacau kawan dan dia mendapat 3 daripada keseluruhan 15, dia mendapat 20%. Dan yang betul dalam ujian diagnostik. Dan bagi murid E, dia adalah E dan F, dua-dua adalah murid yang sangat sombong dan sentiasa tidak mempercayai ahli kumpulannya, sehingga mereka tidak ingin bagi ahli kumpulan yang lebih lemah untuk terlibat dalam aktiviti kumpulan. Dan E lebih baik mendapat 60% dan F adalah hanya mendapat 20%. Seterusnya, dalam kajian tindakan saya telah memilih model Chemist dan Mac Target 1988. Saya bermula daripada fasa refleksi, iaitu saya mendapati bahawa murid tidak bekerja sama menjalankan aktiviti eksperimen dan tidak sabar menunggu giliran dan juga tidak berminat dengan tajam sifat bahan. Dengan ini, saya baru pergi ke fasa seterusnya, iaitu perancangan, dan saya mula merancang intervensi, iaitu permainan stesen. Dan seterusnya, saya mula memilih peserta kajian saya daripada kelas yang saya diajar. Seterusnya, fasa ketiga adalah tindakan. Saya melaksanakan permainan stesen dalam tajuk sifat bahan dan mula membuat setiap stesen, tiga-tiga stesen, iaitu tentang kebolehan penyerapan air, kebolehan kekenyalan dan kebolehan tenggelam dan terapung di dalam air. Tiga-tiga jenis sifat bahan ini dan setiap sifat bahan akan bagi satu stesen dan dijalankan di Mama. Dan dalam sepanjang tindakan ini, saya akan menggunakan smartphone saya, telefon pintar saya untuk merakam video dan mengambil gambar. Dan seterusnya adalah pemerhatian. Saya daripada pemerhatian, saya mengumpul data dikumpul dengan menggunakan senarai SEMA, dan saya juga menggunakan pengumpulan data secara kuantitatif, iaitu menggunakan soal selidik dan ujian bagi menguji adakah bagi membuktikan atau menganalisiskan adakah intervensi ini, permainan stesen ini dapat membantu pengaji saya untuk meningkatkan lagi minat dan pelibatan murid terhadap tajuk sifat bahan ini. Dan sekiranya tidak berjaya, saya baru akan pergi kepada refleksi lagi dan membuat satu gelong lagi. Dalam sepanjang tindakan saya akan merancang satu rancangan pengajaran harian dengan mengikuti 5 fasa NIDEM, iaitu bermula daripada orientasi, pencetusan idea, penstrukturan semula idea dan aplikasi idea dan refleksi. 5 fasa. Dan bagi fasa orientasi, saya akan bermula dengan memberi taklimat kepada murid-murid tentang permainan stesen, dan murid akan dibahagi kumpulan dengan menggunakan cara capur undi, dan mereka juga akan diberi sekeping kertas tentang urutan nombor stesen bagi setiap 8 minit, iaitu bagi kumpulan pertama mereka akan mendapat urutan 1, 2, 3, iaitu bagi the first 8 minit mereka akan pergi ke stesen pertama. Dan apabila 8 minit sudah lepas, guru saya pengaji akan meniup whistle. Apabila murid mendengar bunyi whistle ini, mereka mesti perlu pergi kepada stesen seterusnya, iaitu 2. Dan lepas 8 minit lagi, mereka mendengar bunyi whistle lagi, mereka perlu pergi ke stesen ketiga. Begitu juga bagi kumpulan 2 dan 3. Dan bagi intervensi permainan stesen yang hendak dijalankan, saya akan dirancang dan diletakkan dalam fasa pencetusan idea, iaitu bagi stesen pertama, 10 objek yang berbeza akan disediakan dan diletakkan di atas meja, iaitu paku besi, bola kerja, kunci, guli, cawan kertas, paku besi, penutup plastik botol, garpu, plastik, shilling dan batang kayu. 10 jenis objek ini akan disediakan. Dan seterusnya, satu besin yang berisi dengan air juga akan disediakan, dan setiap ahli kumpulan hanya dibenarkan meletakkan 5 objek yang akan tenggelam dalam air. Sekiranya objek yang diletakkan adalah terapung atas air, maka akan dikira kalah. Apabila tugasan ini telah sempurna, mereka perlu diminta meletakkan 2 jenis objek yang akan terapung atas air dan juga tenggelam bawah air, iaitu pada mulanya objek ini akan
terapung, dan seterusnya mereka juga mempunyai cara untuk menyebabkan dia tenggelam. Dua jenis. Okay? Jadi dua-dua tugasan ini berjaya disempurnakan dalam 8 minit, maka mereka akan dikira berjaya. Okay. Seterusnya bagi stesen kedua, murid akan diberi spring, batu, pemendam, gelong getah dan pengepit baju. Dan kumpulan masing-masing perlu menggunakan objek-objek ini untuk memancar bangunan yang didiri daripada cawan plastik. Okay, mereka perlu fikir sendiri apa objek yang perlu dipilih bagi untuk meruntuhkan bangunan yang terdiri daripada cawan plastik itu. Bagi stesen ketiga, kertas tisu, kertas A4 dan beg plastik, 3 jenis objek ini akan disediakan, dan satu cawan plastik yang berisi air akan diletakkan satu kotak atas satu kotak, dan satu yang cawan plastik kosong, iaitu tiada diisi dengan air, akan diletak di sebelah kotak itu. Dan ahli kumpulan diminta untuk meminta air dari cawan plastik, iaitu yang berisi air, atas kotak, cawan plastik yang berisi air, dan diletakkan di atas kotak itu ke cawan plastik yang kosong dengan tanpa menyentuh cawan plastik itu. Tugasan ini hendak disempurnakan dengan membina working colouring water. Dan dalam stesen ini, prosedur tentang working colouring water ini kita akan diberikan. Mereka perlu sendiri fikir bagaimana untuk memindakan air yang berisi air kepada yang cawan yang plastik yang kosong itu. Seterusnya, bagi fasa penstrukturan semula idea, murid diminta untuk berbincang dalam kumpulan terhadap permainan stesen yang telah dijalankan. Seterusnya, bagi fasa aplikasi idea, murid perlu membuat pembentangan kumpulan tentang kesimpulan bagi setiap stesen dalam permainan stesen yang telah dijalankan. Langkah ini boleh memilih seorang wakil daripada kumpulan masing-masing. Dan pada akhir fasa refleksi, guru merumuskan isi pengajaran hari ini dengan memberi 4 soalan yang disediakan pada papan. Dan guru membuat kesimpulan melalui menyimak jawapan murid, dan guru menegur dan memuji sikap murid pada hari itu. Murid juga menjawab soalan yang dikemukakan dalam kumpulan masing-masing tentang permainan stesen pada hari ini. Keempat-empat soalan itu semua adalah berkaitan dengan permainan stesen yang digelarkan. Pada soalan pertama adalah murid diminta menyusun objek-objek, 3 objek itu tentang keupayaan penyerapan air secara menaik bagi ketiga-tiga objek itu. Dan seterusnya, murid diminta untuk mengetaskan objek-objek berdasarkan sifat keupayaan terapung dan tenggelam dalam air. Dan seterusnya, menyenaraikan 2 objek yang mulanya dia boleh terapung dan akhirnya dia boleh tenggelam dalam air. Dan pada soalan keempat adalah murid diminta untuk mengekas objek dengan mengikuti sifat keupayaan kekenyalan bagi objek-objek itu. Tak perlu mengekelaskan. Ini adalah 4 soalan yang akan dibagi oleh guru. Seterusnya, dalam kaedah pengumpul data, pengaji akan menggunakan daripada kaedah pemerhatian dengan merakam gambar dan video, dan seterusnya menyediakan menganalisis rakaman video itu dengan menyediakan satu senarai semak pemerhatian. Dan seterusnya adalah soal selidik. Pengaji akan menyediakan borang soal selidik dengan mempunyai 6 item, dan setiap item itu boleh dipilih setuju, sederhana dan tidak setuju dengan diberi ketiga simbol. Setuju, sederhana dan tidak setuju di 6 item itu. Dan seterusnya adalah ujian bertulis dengan menyediakan ujian diagnostik tidak ujian akhir, dan akhirnya adalah dokumen, iaitu tugas soalan yang diberi, prestasi murid bagi menyempurnakan tugasan soalan pada fasa refleksi. Seterusnya, perancang cara menganalisis data adalah pemerhatian, iaitu rakaman video dan setiap tingkah laku dan pertunjukan emosi murid daripada mimik muka dia atau senyuman untuk menunjukkan adakah dia enjoy atau minat terhadap aktiviti tersebut. Dan semua ini akan dicatat dalam senarai semak. Dan seterusnya, soal selidik dan ujian bertulis akan dianalisis melalui penghasilan bar chart daripada Microsoft Excel dengan mengira bilangan dan peratusan murid, adakah mereka menguasai atau tidak dalam tajuk sifat bahan ini. Dan bagi analisis dokumen adalah dianalisis dengan pengambilan gambar terhadap pelibatan murid dalam tugasan yang diberi pada akhir fasa refleksi PDP itu. Setiap tingkah laku dan pertunjukan emosi murid dan juga jawapan murid bagi tugasan itu juga akan dianalisis.
Daripada dapatan pemerhatian, dalam aspek pertama iaitu minat murid, kita boleh lihat daripada gambar pertama iaitu murid A berasa bosan kepada aktiviti eksperimen. Dan seterusnya, apabila intervensi dijalankan, murid A telah menunjukkan dia minat dan mempunyai semangat inquiry untuk mengetahui keputusan bagi setiap tugasan stesen itu. Dan dalam aspek kedua iaitu tumpuan murid, iaitu daripada gambar kita boleh lihat murid D tidak memberi pemerhatian kepada aktiviti eksperimen. Jadi murid D ini dia dia macam sebagai pemerhati sahaja dalam sepanjang aktiviti eksperimen itu. Tetapi sebaliknya dalam intervensi permainan stesen dijalankan, murid D sangat memberi tumpuan sepenuh dalam setiap tugasan yang diberi dalam stesen. Dan dia juga sangat gigih berusaha untuk menyelesaikan setiap masalah yang diberi dalam setiap stesen. Dan dalam aspek ketiga, kita boleh lihat adalah tentang pelibatan murid. Kita boleh lihat daripada gambar murid B dan C, mereka meninggalkan tempat kumpulan mereka dan bermain bersama-sama di dalam magma sains. Dan ini ditunjukkan kerana mereka menganggap ahli kumpulan mereka dapat menolong mereka menyempurnakan semua tugasan eksperimen itu. Dan sebaliknya, apabila permainan stesen dijalankan, murid B dan C sangat menyelesaikan tugasan yang diberi bagi setiap stesen dan kumpulan mereka. Dan mereka juga sangat memberi kerjasama kepada ahli kumpulan apabila tugasan yang diberi pada fasa refleksi ini. Ini merupakan senarai sema pemerhatian daripada rakaman video. Kita dapat lihat murid 1, 2, 3, 4, 5, 6 iaitu A, B, C, D, E, F. Murid A dia sangat berani bertanya. B juga, D, E, F. Keseluruhan kita boleh nampak semua murid boleh menguasai dan mengenal sifat bahan bagi objek yang diberi. Dan objektif pembelajaran guru juga terdapat melalui intervensi ini. Dan dalam segi peningkatan kemahiran guru untuk membantu murid mengenal konsep sifat bahan, dapat menyelesaikan masalah dalam setiap stesen. Semua berjaya dan mereka boleh memberi idea yang tepat kepada ahli kumpulannya semasa permainan stesen sedang dijalankan. Mereka juga sangat gigih berusaha untuk memberi idea mereka masing-masing. Proses PDP juga sangat sistematik dan lancar. Orang murid yang sedang bermain dalam kelas atau gaduh atau buat benda yang sendiri, semua sangat aktif dalam kumpulan masing-masing. Sangat aktif semua. Dan mereka boleh sangat gigih berkongsi pendapat. Dan mereka juga sangat mematuhi arahan aktiviti dalam kumpulan, iaitu apabila guru menyok bisa, mereka semua akan terus pergi kepada stesen yang seterusnya. Dan seterusnya mereka sangat bekerjasama dan akhirnya mereka sangat berdisiplin dan bertumbuh perhatian. Dan ini adalah ada murid yang terlalu excited dan dia ada sedikit nakal tapi masih boleh dikawal lagi. Dan dalam pelibatan diri mereka semua memain peranan dalam ini dan memberi respon dengan segera. Dan mereka minat, mereka semua ada bersenyum dalam sepanjang intervensi ini dan memberi respon kepada guru semasa guru bercakap, tanya, mereka semua akan memberi respon. Amalan berkumpulan juga meningkat, semua sangat berbudi bahasa dan ketua sangat berperanan dalam membahagi tugas kepada ahli kumpulan mereka dan membimbing ahli kumpulan mereka. Seterusnya kami lihat daripada dapatan soal selidik. Dalam dapatan soal selidik ini, pengaji saya telah menyediakan borang-borang soal selidik yang mengandungi 6 item kepada murid-murid untuk memilih sama ada setuju, sederhana atau tidak setuju bagi 6 items ini. Jadi kita mula daripada murid yang memilih tidak setuju. Bagi item pertama, saya minat untuk menjalankan aktiviti dalam bentuk kumpulan, iaitu dalam aktiviti eksperimen. Dalam aktiviti eksperimen, kebanyakan murid memilih tidak setuju. Dan bagi item kedua, saya sentiasa mendapat peluang untuk melibatkan diri dalam aktiviti, pun juga ada 4 peserta memilih tidak setuju. Tapi item 3 ada 3, item 4 ada 5, item 5 ada mempunyai 4 orang murid, item 6 mempunyai 3 orang murid memilih tidak setuju. Jadi kebanyakan murid merasa aktiviti eksperimen ini iaitu sebelum intervensi berasa tidak minat dan merasa tidak peluang untuk melibatkan diri dalam aktiviti dan tidak mendapat peluang untuk menyoal ahli kumpulan atau guru, dan mereka juga tidak mendapat bantuan daripada ahli kumpulannya apabila dia mempunyai masalah dalam menjalankan aktiviti eksperimen, dan kebanyakan mereka juga tidak sangat setuju bagi mereka sangat minat
terhadap tajuk sifat bahan ini, dan mereka juga tidak dapat rasa sendiri tidak dapat mengekelaskan objek berdasarkan sifat bahan. Jadi, tetapi bagi selepas intervensi, tiada seorang pun tidak setuju bagi permainan stesen itu. Jadi, kelihatan tiada orang memilih tidak setuju, maksudnya kebanyakan mereka amat setuju atau sederhana setuju bagi bahawa permainan stesen ini dapat meningkatkan minat dan memberi peluang kepada mereka untuk menyertai, dan mereka juga dapat menyoal ahli. Kita boleh nampak ada 6 orang murid. Ada 6 murid selepas intervensi mereka sangat setuju. Sangat setuju. Selepas intervensi permainan stesen, mereka sangat setuju bahawa mereka dapat bantuan, sangat minat terhadap tajuk sifat bahan dan juga dapat mengekelaskan objek ini. Dan tetapi sebelum itu mereka semua tidak minat. Banyak yang tak setuju. Tiada seorang pun tengok untuk memilih setuju. Jadi, nampaknya murid lebih minat dan lebih mempunyai peluang terlibat dalam aktiviti apabila intervensi permainan stesen dijalankan. Sekarang kita lihat daripada dapatan ujian. Daripada dapatan ujian kami dapat nampak dua-dua graf bar chart ini adalah menunjukkan ujian diagnostik dan ujian akhir yang dilaksanakan oleh 6 peserta sasaran. Itu. Dan kita setiap soalan sini adalah bahagian A, bahagian B, dan ini adalah setiap soalan, dan kita boleh lihat terdapat beberapa orang dapat salah dan beberapa orang dapat betul. Salah 4 orang, 2 orang betul saja, 2 orang betul saja, seorang betul saja. Dan ini ada 5 orang betul, 2 orang betul, 1, 3, 1. Kebanyakan orang soalan hanya dapat dijawab secara betul bagi seorang sahaja. Tengok kebanyakan. Tetapi selepas intervensi dijalankan, kebanyakan mereka sudah dapat jawab soalan sama yang diberi. Dan hanya beberapa orang murid salah dalam bahagian B, iaitu soalan struktur yang melibatkan taksonomi Bloom yang lebih tahap yang tinggi seperti mencipta, menganalisis, dan ada yang minta mereka untuk membuat kesimpulan. Sebenarnya mereka tidak berapa mereka boleh jawab tapi tak dapat markah secara penuh kerana mereka tidak menguasai teknik untuk menjawab kesimpulan. Tapi dari segi jawapan mereka yang diberi, saya dapat lihatlah mereka dapat berusaha untuk menjawab berbanding dengan sebelum itu. Mereka hanya mengosongkan jawapan tempat kosong bagi untuk mengisi jawapan itu. Inilah mereka semua sudah dapat berusaha untuk menjawab soalan yang diberi. Adalah jadual tentang perbandingan ujian diagnostik dengan ujian akhir, markah, skor dan peratusan markah yang didapat oleh murid-murid. Jadi dari sini kita boleh lihat peningkatan sangat ketara berlaku bagi ke-6 murid ini. Kita boleh bermula lihat daripada murid A. Murid A mulanya hanya dapat satu skor sahaja dan dia telah menambah 10 skor. Bagi murid B juga menambah 10 skor selepas intervensi dijalankan. Murid C mendapat 10 juga. Ini lebih kurang 9. Ini juga nampaknya semua ke-6 murid telah meningkat. Dan dari segi peratusan, murid A dan murid B, kedua-dua murid ini telah meningkat secara 66%. Dan murid C dan murid F, dua-dua murid ini telah menambah sebanyak 67%. Dan bagi murid D menambah sebanyak 60%. Dan manakala murid E, murid D telah menambah sebanyak 27%. Dan dari segi jadual ini, kita boleh membuktikan permainan intervensi ini amat membantu murid bukan sahaja dari minat dan penglibatan mereka, makalah mereka juga dapat belajar kemahiran konsep sifat bahan dari segi dia penglibatan dia dan segi minat dia. Apabila dia minat, dia akan melibatkan diri dan dia akan lebih fokus apa yang dia sedang mengalami. Mereka akan mengingat dan belajar secara dengan lebih baik. Dan seterusnya adalah contoh jawapan murid. Kita boleh lihatlah, ini adalah murid B. Murid B ini telah menjawab salah bagi soalan pertama dalam bahagian A. Murid ini tidak dapat membezakan jala ini mana yang apa sifat bahan bagi jala ini untuk menangkap ikan. Jadi murid B ini telah memilih dari sifat bahan penyerapan air, kalis air atau menyerap air. Murid B ini telah confused tentang keupayaan
penyerapan air dengan tenggelam dan terapung. Jadi, selepas intervensi, murid B ini telah boleh membanding beza antara sifat bahan kebolehan penyerapan air dengan sifat bahan terapung dan tenggelam. Dan murid ini telah menjawab secara betul. Dan bagi soalan struktur, murid A ini telah menjawab salah dalam soalan 1B dan 1C. Kita boleh lihatlah, dia langsung tidak berusaha untuk menjawab soalan yang diberi. Ini dalam perkataan bahasa Melayu adalah 是什么 adalah dia tanya soalan ini adalah apa, langsung tak berusaha. Tetapi apabila intervensi dijalankan, beliau sudah boleh menjawab dan mengenaraikan apa objek yang menggunakan sumber asas yang sama seperti kasut kulit. Dan dia juga boleh menjawab soalan yang beraras lebih tinggi, yang bertanya soalan yang lebih tinggi, dan dia ada berusaha. Walaupun dia tak dapat markah penuh, tapi dia ada berusaha untuk menjawab soalan yang diberi. Dari segi refleksi, hasil kajian yang didapati telah membuktikan permainan stesen telah amat membantu pengaji meningkatkan minat serta penglibatan murid dalam aktiviti kumpulan terhadap tajuk sifat bahan ini. Pertandingan dan permainan diterapkan dalam PDP dapat meningkatkan inkuari dan semangat murid untuk menjalankan aktiviti. Daripada Lawrence 2004 dalam Misbah Hasan 2012 telah menyatakan bahawa dari sudut positif, pertandingan yang teratur dan baik dapat meningkatkan motivasi dan pembelajaran murid-murid untuk belajar secara aktif, dan mereka juga akan mengeksplor lagi bidang yang mereka lebih minat. Dan seterusnya, guru juga perlu sentiasa mengaji amalan PDP diri sendiri agar dapat menambah baik amalan PDP sendiri untuk memupuk murid-murid minat terhadap mata pelajaran sains. Jadi, kita sebagai guru perlu sentiasa membuat penyelidikan untuk menambah baikkan lagi masalah PDP yang dijalankan dan menyelesaikan semua masalah yang dihadapi, supaya kita mempunyai satu suasana murid dapat mendapat satu suasana belajar yang lebih bermakna dan menyeronok. Dan jadi Tokman 1999 dalam Misbah Hasan dulu menyatakan bahawa penyelidikan adalah kaedah sistematik untuk mendapatkan jawapan untuk suatu persoalan atau masalah. Seterusnya, dari cadangan tindakan susulan, saya rasa saya perlu menambah baikkan lagi intervensi yang saya jalankan dengan menambahkan lagi stesen dalam permainan stesen sifat bahan ini, iaitu saya kali ini hanya melibatkan 3 jenis sifat bahan, iaitu keupayaan penyalan, keupayaan penyerapan air, dan keupayaan tenggelam dan terapung dalam air. Jadi ada yang seperti kekonstruksian haba, kekonstruksian elektrik, semua ini saya pun boleh ditambahkan lagi dalam intervensi ini dengan supaya dapat melibatkan lebih banyak murid dalam intervensi ini. Jadi lebih banyak stesen, jadi juga boleh lebih banyak murid boleh terlibat dalam aktiviti ini, dan juga boleh menimbulkan satu pertandingan yang lebih menyeronok, iaitu maksudnya satu stesen boleh melibatkan 2 kumpulan. Jadi lebih banyak, maksudnya satu kelas boleh terlibat dalam aktiviti ini. Azimuddin Naqvi telah menyatakan bahawa setiap murid mempunyai hak dan peluang untuk berjaya. Dan begitu juga saya juga sebagai pengaji perlu menyediakan masalah dalam stesen yang berunsur tepat, yang melibatkan aras mencipta dan menilai dalam taksonomi Bloom. Seperti saya boleh minta murid untuk mencipta satu bahan untuk satu objek untuk menyelesaikan masalah dengan dihubungkan dengan sifat bahan itu, iaitu maksudnya murid-murid ini telah mengenali semua sifat-sifat bahan. Jadi dengan mengaplikasikan semua sifat-sifat bahan ini untuk mencipta satu objek bagi menyelesaikan satu masalah yang berlaku dalam keperluan harian mereka, kehidupan harian mereka. Jadi dalam ini seperti Chu dan Zul Azmi Ahmad 2017 telah menyatakan setiap kanak-kanak perlu menguasai berbagai kemahiran kognitif yang penting, termasuk pemikiran kritis, penakuran, pemikiran kreatif dan inovasi. Jadi saya rasa saya perlu menambahkan lagi dengan menerapkan masalah, dengan menyediakan berbagai masalah yang lebih melibatkan, dapat merangsangkan pemikiran kritis murid-murid. Seterusnya, saya juga akan melibatkan peserta sasaran kajian daripada pelbagai bangsa yang lain, iaitu seperti yang pertama, literatur pertama, Adri Nordin Darby 2013 menyatakan setiap murid mempunyai hak dan peluang untuk berjaya. Dan saya rasa saya boleh guna intervensi ini bagi khasnya murid-murid yang bukan berbangsa Cina di SJ.
belajar di sekolah SPKC kerana mereka menghadapi masalah untuk membaca, untuk mengenali perkataan. Jadi saya boleh menggunakan stesen ini bagi murid-murid Melayu atau India atau Bumiputera untuk menggunakan kaedah ini membantu mereka meningkatkan minat mereka terhadap tajuk sifat bahan ini. Dan seterusnya, saya juga boleh mengaplikasikan aktiviti permainan stesen kepada tajuk-tajuk yang lain. Khasnya kemahiran saintifik yang sangat penting dalam mata pelajaran sains, iaitu Aziz Nordin dan B 2013 telah menyatakan bahawa aktiviti hands-on dapat memberi peluang kepada murid mempelajari kemahiran saintifik seperti memerhati, mengekelas, meramal, membuat inference, membuat hipotesis, berkomunikasi dan eksperimen. Dan semua kemahiran saintifik ini amat pentinglah. Khasnya mereka juga akan masih akan menggunakan semua kemahiran saintifik ini apabila mereka meneruskan pelajaran ke sekolah menengah atau even now university, mereka juga akan menggunakan semua kemahiran saintifik ini. Jadi saya rasa saya boleh mengaplikasikan permainan stesen ini dalam tajuk kemahiran saintifik ini untuk membantu murid-murid untuk berminat dengan melakukan eksperimen, untuk mengaji, menguji dan sebagainya. Itulah adalah rujukan saya.